lagi tapi saya tengok, saya go through, saya tengok so far okay, tak ada salah apa-apa sangat. Nanti adalah discussion ayat-ayat sikit-sikit tu saya nak ubah balik tapi so far okay. Cuma calculation yang saya tengok ada 2 version. Alright, dan saya dah check, saya dah double confirm balik. So kita nak tengok calculation dengan discussion sikit je hari ni. Okay, dan kita masuk yang eksperimen 3. Alright. So, yang ni saya dah bagi last week, kamu dah ambil dah pun. Exact mass yang kita akan guna adalah 3.0311 gram. Yang ni tak ada apa, 4 decimal places. Okay. Calculation dia, Miss Wong dah kata kita nak kira 3 benda, molar mass, oxalic acid, number of mole oxalic acid dengan molarity oxalic acid. Betul? Last week saya kata kita akan ambil molar mass untuk oxalic acid sahaja. Tapi lepas saya bincang balik dengan cikgu-cikgu lain, saya tengok balik sebab 3.03 gram yang kamu timbang ni adalah exact mass of oxalic acid hydrated. Dengan kata lain, 3.03 yang kamu timbang adalah H2C2O4 dengan air dalam tu. Okay? Walaupun air tu memang tak memainkan peranan yang sangat-sangat penting kat sini sebab at the end of the day kita akan larutkan dia dalam air juga. Okay, rambut saya potong sendiri. I spent like 2-3 hours in the bathroom yesterday. Okay. Dalam toilet. Tak okay sangat pun tapi sebab dah panjang, dah gatal semua dah. And I'm still scared, very scared to go to the salon, like very scared, takut mati kan. Itulah, duduk kat rumah je lah. So, where we are? Okay. So, saya dah bincang balik, saya dah tengok balik. Saya rasa dia keliru kat sini tau. Dia keliru sebab dia tanya exact mass of oxalic acid. Tapi sepatutnya dia adalah exact mass of hydrated oxalic acid. So 3.0311 gram ni adalah termasuk air. Walaupun air tu nanti dalam equation, kita tak letak pun. Bila kamu tulis equation, nanti Miss Wong akan check balik, kita double check balik equation. Bila kamu tulis equation tu nanti, kita tak guna pun hydrated tu. Kan? Sebab kenapa tak guna? Sebab dalam aqueous ni pun ada air. Saya dah larutkan dia dalam air dah. Okay, tapi pada awal ni kita akan ambil water tu. Dengan kata lain, the molar mass yang kita akan kira adalah molar mass of hydrated oxalic acid. Saya minta maaf, saya akan bagi masa untuk kamu upload balik calculation kamu. So, siapa yang tersalah sikit tu boleh kira balik. So, molar mass yang kamu nak, yang saya nak adalah H2C2O4 with 2 H2O. Alright, thank you. Sorry saya minta maaf banyak-banyak kat sini. So, the molar mass calculated should be 2/1 for your hydrogen, tambah dengan carbon 12/2, tambah dengan oxygen 16/4, and my question a bit over here guys, titik, tambah ke darab? Tambah, thank you. Farid kata tambah. Alright, dia adalah tambah dan 2/2, 2/1. So, kita kekal dengan tambah 4/1. Alright, tambah dengan 2/16. So, the molar mass of your hydrated oxalic acid should be 126.0 gram per mole. Okay? So, molar mass kat sini akan ubah bukan 90. Kita akan ambil molar mass 126 gram per mole. Sorry Okay, yang salah tu tekan balik je lah. So far yang saya tengok dalam lab report kamu, cara semua betul. Cara so far yang saya tak perasan ada siapa-siapa yang salah teruk lah. Ada orang salah kira kot. Falik, saya rasa jawapan akhir kamu salah kira ke apa? Cuba tekan balik, saya tak pasti. Saya just go through. Nanti Miss Wong go through tu, kamu check balik Alright, check balik. So number of mole of oxalic acid prepare kat sini, kita akan ambil mass kita. So will be your mass over your molar mass. Therefore mass semua orang patut 3.0311 gram over 126 gram per mole. Okay. So number of mole of your oxalic acid calculated over here, Irene. Irene dapat apa? Sekejap saya kira. Kira. Yang tersalah tu kira balik. Tak salah apa pun, salah saya lah. Kira balik. Just nak ingatkan jawapan kamu. So far saya tengok okay. Make sure ambil 4 titik perpuluhan. Irene? 0.024. 24.
Irene baru Miss Wong habis ayat saya. 4 decimal places. Tengok balik calculator kamu. 0.0240. Ya ke? Saya baru tekan. Tengok betul-betul. 0.024. 1 kat 05 tu 1 lah round off. 1. Ni. Okay. Minimum yang Miss Wong nak adalah yang ni. Minimum yang saya nak adalah yang ni. Ada orang tulis like this. Ada tak tahu siapa. Dia tulis 06. Okay. Pun saya terima. Okay. Pun saya terima. Siapa yang tulis 2.4 56 ada orang, ada seorang kot saya rasa. Darat 10 kuasa negatif 2. Yang ni pun saya terima. Okay. Minimum yang saya nak 0.0241. Yang ni minimum. Apa-apa yang lebih daripada tu saya terima. Okay. So, molarity of oxalic acid formula, jangan lupa number of moles solute over here over volume of solution. So, volume of solution in liter. Number of mole adalah yang tadi Irene kira 0.0241 minimum 4 titik perpuluhan. Check balik jawapan kamu. Liana, volume berapa? Darab 10 kuasa negatif 3. Alright, Liana bagi dalam bentuk 250 times 10 to the power of negative 3 liter. Ataupun siapa yang tulis 0.25 liter. Yang pasti Miss Wong nak duduk kat sini adalah liter. Check. Boleh tanda terus. Okay, kalau betul boleh tanda terus. So, dari situ kamu akan dapat formula, formula pula. Molarity dia. Molarity Liana? 0.0964. 0.0964 unit. Molarity M besar. M besar ataupun mole per liter. Tengok balik kerja kamu. Siapa yang tulis M besar, make sure M yang kamu tulis tu M besar. Saya tak nak M besar macam ni. Faham maksud saya? Ada dua tiga orang, saya tak ingat siapa. Ada yang hantar M besar saya tu, M tu size je besar. Tapi M tu M kecil. So nak senang, saya prefer unit mole per liter. Ada seorang kot. Ada seorang ke dua orang yang tak ada unit. Saya tak ingat kelas kamu ke kelas lain. Ada yang tak ada unit. So check balik, make sure 0.0964 datang dengan unit mole per liter, mole per decimeter cube ataupun M besar yang sebesar-besarnya. Okay, so yang ni lah kat sini problem dia sikit. That is your part A settled. Okay, that is your part A settled. Ada masalah? Tak ada Patut tak adalah sebab kita dah kira dah. Next, kita bergerak kepada part B. So part B kita letak value sedikit. So volume of NaOH used untuk reading pertama. Arifah? 23.90. 90. Yang atas bagi semua. 1.50. 1.50. 24.40. Hah? 24.40. Mana mungkin 24, bawah tu pun dah 24. 36.40. Saya congak pun saya tahu jawapan dia sayang. Oi. Hai ya. Apa yang Arifah bagi saya tak perlu ajar cara nak bagi jawapan kat sini. Saya nak ingatkan satu benda je. 2 titik perpuluhan. So, kita pun saja buat jahat. Kalau kamu perasan jawapan kamu semua belakang tu adalah 0.60, 0.50, 0.40. So, ramai. So far saya tak nampak ada yang buat silap ni. Kelas kamu so far saya tak perasan. Check balik, make sure 2 titik perpuluhan. Mana-mana 3 value ni, mana-mana salah satu kamu tertinggal kosong kat belakang. Semua kita tak bagi markah. Sebab 3 betul baru dapat 1 markah. Okay, 3 betul baru saya bagi 1 markah. So tolong mana-mana yang tak ada 2 titik perpuluhan check balik. Okay, and then first thing kita akan bergerak kepada average volume of NaOH. Average volume of NaOH ada manusia yang bagi jawapan akhir terus. Saya tak ingat siapa. Bila saya tengok tu saya tak tengok nama lah. Kalau sampai saya tengok nama tu bermakna hang salah apa sangat dah.
Sebab saya tengok dokumen je. Saya tak ingat siapa, tapi siapa yang hanya bagi jawapan akhir tolong tulis. Sebab kita nak tengok average volume yang kamu ambil adalah siapa dengan siapa dan bahagi berapa. So make sure tunjuk walaupun saya tahu benda tu senang. So average volume yang kamu ambil adalah first reading 2 titik perpuluhan, second reading 2 titik perpuluhan, tambah dengan third reading 2 titik perpuluhan dan bahagi 3. Konsep average. Okay, kamu akan dapat jawapan and jawapan kamu mesti adalah 2 titik perpuluhan dalam mililiter. Najwa? 24.30 mililiter. Okay, tak ada masalah kat situ. Back to the same story. 2 titik perpuluhan. Okay. Azim, webcam, Arif. Webcam please. Thank you. So, just nak pesan satu je. Tunjuk. Apa ni kadang-kadang nak tunjuk pandai dengan kita orang. Itulah. So, tunjuk. Jangan tak tunjuk. Okay. Dah dapat average volume. Settle. Kita bergerak kepada calculation. Saya nak mula dengan balance equation. Balance equation untuk part B adalah H2C2O4 oxalic acid dalam keadaan solid dalam kes kita. Make sure physical phase ada. Saya ada NaOH aqueous. Kita akan dapat anybody? Na2C2O4 aqueous Ya. plus 2H2O. Ya, kita akan dapat N2C2O4 aqueous. Dan kita akan dapat H2O liquid. Okay. Check physical phase. Next. Equation Miss Wong tak balance kat sini. So untuk balance kita perlu 2 NaOH dan juga 2 H2O. Yang ni tak ada masalah. Tapi ada yang saya nampak physical phase tak ada. Equation siapa again saya tak ingat. So saya nak tekankan benda yang kamu tinggal je. Alright, equation so far semua betul. Cuma ada orang tak ada physical phase. Tambah balik physical phase. Okay. Alright, next. Mole of oxalic acid titrated. Yang ni kita dah bincang last week. Faham ke kenapa kena kira balik mole? Perlu saya bincang balik? Tak Alright. So kita nak kira balik mole of oxalic acid titrated. Hazim, formula apa Hazim guna? Hazim? Hazim line slow. Hampa backup group, kelas ni kelas paling baik. Forever backup member. I like it. I like it when you are a group. Tak, medium dia bagi tahu saya. Oh, dia bagi tahu Farah je. Orang lain tak tahu. Kenapa dia bagi tahu Farah je? Teng teng teng. Aifah, formula apa Aifah guna? MV per 1000. Okay. Saya tahu kamu suka MV per 1000. Again, make sure MV per 1000 adalah M molarity, volume mesti mililiter. Okay, tu je Miss Wong nak ingatkan. So, dalam MV per 1000, concentration kekal. Concentration yang kamu kira tadi 4 titik perpuluhan ambil kesemuanya. Dan volume kat sini, Miss Wong nak tanya, volume kat sini berapa Aifah? 25. Kenapa 25? Kenapa 25? Sebab guna chemical flask. Sebab guna conical flask. Sebab kita ada 25 dalam conical flask. Conical flask tu nak tak lebih pun boleh. So if you remember, we have our NaOH and then you have your conical flask with your oxalic acid. Okay, betul? Sekarang kita tengah kira untuk part B. Part B bermakna kita ada NaOH akan masuk ke dalam oxalic acid. Dan oxalic acid yang ada dalam conical flask hanya adalah 25 mililiter. So yang undergo titration bukan 250. Kita tak ambil semua tu. Kita hanya tuang keluar dan ambil 25 mililiter. Akan ada keadaan, touch wood dalam exam tak semestinya 25. Dalam exam tak semestinya 25. Kita boleh titrate 10, kita boleh titrate 5 ikut suka hati soalan lah. So tengok betul-betul number of mole oxalic acid titrated. Miss Wong guna perkataan titrated.
banyak mana yang kita guna daripada standard solution. Okay. So kalau ambil 25, 25, kalau 15, 15, kalau 10, 10. Tengok betul-betul. So settle, kita akan dapat number of mole oxalic acid titrated kat sini, Aifah. 2.41 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Alright. Kat sini adalah benda yang Miss Ho nak tekankan sedikit. Ramai juga yang bagi jawapan 0.00241 mol. Okay? Ada orang bagi sampai 24 je sebab 4 titik perpuluhan. Sayang, bila apa-apa yang lebih daripada 2 kosong kat depan, macam ni, 2 kosong kat depan, bermakna 10 kuasa negatif 3. Kalau nombor macam tu, buat dalam bentuk scientific notation. Benda ni kita panggil scientific notation. Apa-apa yang lebih besar pula, apa-apa yang lebih kecil daripada negatif 2, 0.00, terus tukar scientific notation. Okay, sebab jawapan akhir akan ubah banyak. Biasa sebab mole boleh jadi nombor kecil. Kadang-kadang dia boleh jadi sampai 10 kuasa negatif 4, betul? Takkan hang nak tulis 0.0000. Janganlah. Okay, tukar kepada scientific notation, and sebab Aifah dah memang bagi jawapan scientific notation, so I like it. I want this. Okay, I want this. Okay. Jawapan so far saya tengok betul, so saya nak tekankan benda yang saya tak minat je lah. Okay, tak ada masalah kat situ. So dari situ kita nak cari mole of NaOH, and from equation. Okay, from equation. Tengok berapa mole NaOH. 2 mole NaOH will then react with 1 mole of oxalic acid, H2C2O4. Yang kamu ada adalah mole of oxalic acid. So far saya tengok tak ada masalah. Yang kamu ada adalah mole of oxalic acid. Kamu tahu banyak mana yang kamu guna dalam conical flask. Masukkan di bahagian mole oxalic acid. 2.41 darab 10 kuasa negatif 3 mole of oxalic acid. Okay. Dan dari situ kamu akan dapat mole of your NaOH use. Alright. Okay. Siapa lagi saya tak panggil? Jiha? Ada siapa-siapa kawan dengan Alia Syuhada? Miss Wang. Ya. Apa nama tu, Alia dia positif COVID, lepas tu dia sihat kot dan dia tak masuk. You all kena bagi tahu tak status you all, tak kisahlah sama ada kamu close contact ke, ada orang-orang terdekat, family yang kena and kamu tak sihat or whatsoever, kamu kena ada, saya kena ada laporan tu, saya kena simpan laporan tu baru saya boleh bagi tak hadir kelas. So kawan-kawan kamu message lah. Okay. Dan Alia sampai lab report pun tak hantar last week. So ramai je. I mean, saya kesian. Dan kelas kamu ramai, sungguh. Saya kesian. 2-3 minggu lagi nak praktik kertas lah. Macam mana ni? Okay, Jiha? Jawapan ke, Miss? Jawapan mole NaOH. 4.82 darab 10 kuasa negatif 3. Alright, thank you. Again, saya still prefer dalam scientific notation. Sebab saya perasan ramai juga yang suka tulis macam ni. Dan saya tak minat kalau dia banyak sangat kosong. Sebab jawapan kamu akan lari. Sebab kita akan guna banyak lagi ni. Alright, kita akan guna 2-3 kali lagi. So kalau kamu round off dari awal, bermakna kamu akan round off 2-3 kali bila kamu guna tu. Dan jawapan akhir akan lari. So saya sangat-sangat prefer dalam bentuk scientific notation. So kamu akan perasan jawapan saya semua dalam scientific notation. Okay, practice cara ni. Okay, so dah dapat number of mole of NaOH, tapi dalam part B kita adalah standardization of 0.2 NaOH. Kita nak kira balik molarity NaOH. Tadi dah guna MV per 1000, so sekarang guna formula molarity lah. Mole solute over volume solution. Nak guna MV per 1000 pun tak ada masalah. Sajalah nak bagi hampa pandai sikit, guna dua-dua. Okay.
So over here number of moles solute adalah seperti yang kamu kira tadi, 4.82 times 10 to the power of negative 3 mole. Volume of solution kat sini, Miss mau nak tanya Arif, volume solution Arif berapa? Zero point zero two four three zero. 0.02430 ataupun 24.0 darab 10 kuasa negatif 3 liter. Betul? Kenapa tukar negatif, kenapa ada 10 kuasa negatif 3? Sebab kita nak tukar kepada liter. So ataupun yang Arif bagi 0.0243 liter pun boleh. Yang pasti make sure dalam liter. Arif, jawapan akhir? 0.1984. 0.1984 unit mole per liter. Seperti yang kita bincang last week. Bila dia adalah standardization of 0.2 molar, bermakna jawapan akhir yang kamu kira mesti kena dekat sangat dengan 0.2. Ada masalah? Tak ada? Beres. Kalau tak ada masalah, that is the standardization of the NaOH. Saya minta maaf pasal molar mass tu last week saya terlepas sebab saya pun confused dengan ayat yang dia bagi sebab dia guna mass of oxalic acid. Saya lupa yang kita guna hydrated pun. So saya minta maaf kat situ lah. Alright, kat situ saya nak ubah. Sikit je salah. Kalau yang ada tersalah tu, ubah balik lah. Hantar balik lab report tu. Submit as submit again. Okay. So settle part B. Tak ada masalah. Beres. Senang So a few things kat sini. Satu adalah balance equation, make sure ada fasa. Kedua, saya nak dalam scientific notation, saya nak dalam bentuk 10 kuasa berapa. Ketiga, unit. Ketiga, ramai juga yang hantar, bukan ramai lah, adalah sebilangan kecil yang hantar, dia tak letak unit. So setiap value kena ada unit. Value tu sekarang mole ke, concentration ke, mass ke, volume ke, semua value kena ada unit. Okay, yang tu saya nak tekankan sikit. Alright. Okay, going to your part C over here. Auni, value? Uh, 23.70. Nombor 2. Nombor 2, 1.00. Okay, lagi. Nombor 3, 26.30. Yes. Kita still tak tahu macam mana practical test kamu. Untuk yang SES, saya tahu last year kamu buat dalam bentuk objektif. Betul? Okay. Ada sikit je subjektif discussion tu kan. Kat sini saya dengar rumus adalah subjektif. Saya dengar kamu kena kira, kamu kena submit dokumen. So saya tak tahu lagi macam mana dia nak buat. So jangan seronok sangatlah dengan tak letak kosong tu. Biasakan diri anda dengan yang terbaik. Okay? Saya akan buat test run dua-dua. Saya akan buat test run sekali guna Google Form objektif. Sekali lagi kita akan buat test run guna subjektif. Saya bagi soalan, saya bagi eksperimen dalam bentuk eksperimen biasa dan kamu jawab, tulis lab report macam biasa. Kita akan tengok. Okay? Saya akan buat dua-dua nanti. Lepas yang ni lah. Okay. So, average volume of NaOH, simple, tak ada apa. Sama, cara yang sama, kamu make sure tunjuk, jangan tekan terus, jangan tunjuk pandai, itu sahaja, bahagi 3, jangan ambil cross. Okay, kamu pun dapat jawapan kat situ. Auni, berapa? 23.97 mililiter. Alright, up to 2 decimal places, beres. 97 to 10, 9, okay, 97. Okay, beres. Balance equation. Sama, salah yang sama. Ramai sangat tinggal physical phase. Saya ada hydrochloric acid, aqueous. Kita react dengan NaOH, aqueous dua-dua. Dan kamu dapat NaCl. Miss Wong nak tanya, NaCl rasa-rasa apa? Phase dia.
Aqueous. Alright, standard lah. Alright, aqueous. Dan water kat sini liquid. Saya bukan nak tekankan balance equation, saya nak tekankan physical phase. Sebab benda ni saya tahu masa SPM dia tak ditekankan. Tapi bermula di matrix, setiap kali kamu tulis chemical equation, tak kisah chapter mana, soalan apa, chemical equation always come with standard phase. Alright, mesti kena ada physical phase. Alright, a bit of tips, bukan tips apa pun. Semua acid and base, saya dah pernah bagi tahu dah, semua acid and base mesti adalah aqueous. Kecuali yang kita guna solid. Kecuali yang kita guna tu adalah timbang. Okay, yang lain semua adalah aqueous. Alright. Next. Senang. Mole of NaOH juice. MV over 1000 I guess, majority. MV over 1000. Concentration dia berapa kat sini? Kenapa saya tak panggil lagi? Falik. Concentration berapa Falik? Ada seorang, saya tak pasti kelas kamu ke tak. Ada seorang kot yang saya jumpa. Dia buat salah kat sini. Falik, concentration berapa? Dia punya last answer, madam. Tak, saya nak tahu concentration apa yang kamu submit. Submit pula, substitute. Substitute dalam ni. Oh. Yang 1.9802 times 23.97. 1.9802. 1.98 datang dari mana weh? Tak tahu. 1.98 datang dari mana? Yang lain? You done? 0.1984. 0.1984 agree? Yeah. Yang lain menganggap okay. 0.1984. 1.9 datang dari mana weh? Tak ada 1.9 dalam sepanjang kita kira tak ada 1.9 wujud. Okay, kenapa saya kata ada yang silap kat sini? By the way, kita bincang yang ni dulu sebelum saya move on kepada volume. Ada orang yang isi 0.2 kat sini. Alasan dia bila saya tanya, kenapa guna 0.2? Teacher, bukan kita guna 0.2 NaOH kah? Okay, tak salah. Tapi ingat tak kat part B, kita buat standardization of 0.2 NaOH. Dengan kata lain, kita sebenarnya recalculate your concentration untuk NaOH. Ingat? Kita kira balik yang di mana saya kata dia mesti kena dekat dengan 0.2. So dengan kata lain, NaOH yang kamu guna sekarang bukan 0.2. NaOH yang kamu guna dengan tepat adalah 0.1984. Alright? So yang kamu masuk dalam part C, bila kamu kira untuk part C, the concentration of the NaOH, M untuk NaOH mesti adalah 0.1984. Saya tak ingat antara kamu ada tak yang buat silap tu, tapi alang-alang saya nampak saya nak betulkan. Kenapa kita buat standardization? Sebab kita kira balik kita dah ada concentration yang lebih tepat berbanding dengan apa yang lab assistant bagi. So kamu kena guna yang lebih tepat tersebut. Faham? Okay. So every time bila ada standardization, ada perkataan standardization tu, bermakna kita kira balik concentration tu dan kamu kena guna yang kamu kira balik. Alright, sebab nanti eksperimen 3 pun ada standardization juga. So ingat yang tu. So volume kat sini, volume kita akan guna volume average kamu yang kawan kamu bagi 23.97. Falik, saya tak tahu 1.9 bla 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 tu datang dari mana. Tadi salah tulis, madam. Dia start salah tulis, salah salin semua, salah tekan kalkulator, yang tu lagi masalah dunia. COVID teruk, salah tekan kalkulator budak saya lagi teruk. COVID teruk, memang teruk, tapi salah tekan kalkulator tu tak payah ada virus. Tak payah ada virus, tak perlu ada kontak, tak perlu keluar rumah, ada jari dengan kalkulator boleh salah tekan. Apa masalah salah tekan kalkulator tu masalah dunia betul. You should get 0.0048 kat sini. Betul. Ada majority yang bagi jawapan dalam bentuk macam tu. So saya nak ubah sedikit.
Saya nak jawapan, saya tak nak 0.048, saya nak jawapan 4.7556 darab 10 kuasa negatif 3. Macam saya cakap tadi, saya nak jawapan dalam scientific notation. Agak ramai yang bagi jawapan like this. Saya tak nak yang ni. Bukan salah, tapi hang rasa jawapan siapa lagi tepat? Macam tu lah. Okay, tak salah, tapi saya prefer kalau diberi pilihan, saya nak scientific notation. Okay, so kita betulkan kita tepatkan apa yang tak berapa tepat tu. So ubah sikit, saya nak dalam bentuk scientific notation. Okay, settle. Yang tu je lah saya nak tekankan. Next, kita akan kira mole of HCl. Yang ni senang from equation walaupun dia satu-satu. Yang ni pun ada orang tinggal, again. Lain kali saya kena tulis lah siapa yang tinggal tu. Sebab saya tengok je. Ada orang tinggal, again saya tak pasti kelas kamu ke tak, check jawapan kamu. Walaupun dia adalah 1 to 1 mole, walaupun kamu tahu, mole yang dapat kat sini sama lah mole dengan seorang lagi. Still kena tulis. Sebab yang akan dapat markah, alright, kamu still kena tulis darab 10 kuasa negatif 3 mole of NaOH. Kamu akan dapat yang sama. Tak payah tanya pun saya tahu kamu akan dapat balik yang sama kat sini. Sebab satu-satu, betul? Okay. Kenapa kena tulis? Pakcik ni dapat markah. Okay. Ada orang tak tulis, saya tahu. Ada orang tulis terus mole hydrochloric acid berapa. Dia tulis, dia bagi terus. Tak salah. Tapi hilang markah. Alright, soalan dia adalah kenapa mole HCl sama? That is the question. Kenapa dia akan dapat mole tu sama? Sebab benda ni satu-satu. Tunjuk satu-satu ni. Satu markah. Hang tulis je, apa susah. Okay, jangan skip. Walaupun dia ratio adalah satu-satu. Okay, yang tu saya nak tekankan lah. Alright, last but not least, molarity. Simple. Mole of solute, which is your HCl over here in mole, over volume of solution. Mole solute yang kamu kira tadi, 4.755. 4.755 4.756 times 10 to the power of negative 3 bahagi dengan berapa? Azim line teruk Arifah? Bahagi dengan 0.025 liter. Ya. 25 liter. Sebab dalam conical flask kita guna sebanyak 25 mililiter hydrochloric acid. Okey, jawapan akhir adalah seperti yang ada mole per liter. Saya cukup tak berkenan dengan M besar kamu. Saya seriously, saya tak tahu kenapa saya anti betul. Sebab saya selalu dapat M besar macam ni. Wait, ni M kecil, ni M besar. Serius, hampa tak percaya. Serius. Alright, saya anti betul dengan M besar. Aku tak tahu tadika mana hampa pergi. Tadika cikgu saya ajar M besar macam ni. M besar hampa macam ni. Belajar kat mana? Bagi tahu tadika mana. Saya tak nak hantar anak sama saya. Kesian. Bukan salah cikgu tadika pun. Kesian pula nanti tadika dulu kena kan. Saya prefer Salah McDonald, Miss. Salah McDonald, ya. McDonald tak buat apa pun salah McDonald. Okay, I like that answer though. Saya prefer mole per liter. Saya nak ingatkan, kita ada molality. Ingat? Kalau sebelum ni, kamu rasa M besar, M kecil tu tak jadi isu, tapi hari ni kamu belajar molarity, kamu belajar molality. So, M kecil adalah membawa maksud orang lain. So, saya insist sangat-sangat M besar, M kecil kamu tu. Okay? Tak percaya lain kali saya jumpa M besar tu, saya tengok gambar saya hantar. Berlambak. Phone saya pun ada sekarang kalau kamu nak saya hantar. Saya memang anti yang tu. Okay? So, settle. Tak ada isu apa, calculation. Ada masalah? Okay. If you remember the flow of the things that I give to you, benda-benda ni. Benda-benda ni saya bagi adalah untuk menyenangkan hidup kamu. For the first question. For the first question like this, saya bagi. So, ikut je flow benda ni. Tapi yang akan berubah, of course, this guy.
Nak senang, fikir macam ni. Balance equation confirm dah first step. Second, kena cari number of mole siapa? Kena cari number of mole that you know everything. Alright, number of mole siapa yang saya nak cari? Kadang-kadang cari number of mole acid, kadang-kadang cari number of mole base, betul? So cari number of mole siapa sebenarnya? Cari number of mole yang kamu tahu semua. Siapa yang kamu tahu semua? Tengok title. Kalau title yang kamu nak cari adalah acid, okay? Bermakna mole yang kamu cari awal mesti adalah base. Sebab hujung tu yang saya nak cari acid. So sebelum cari acid, saya kena ada base. Alright? Sebab kadang-kadang kita tak tahu siapa duduk dalam conical flask, siapa duduk dalam burette, soalan minta siapa kita tak tahu. So saya tak boleh fix. Kita nak cari number of mole acid dulu ke nak cari number of mole base dulu. Saya tak boleh cakap macam tu. So yang penting sekarang saya nak ajar number of mole siapa yang kamu nak cari dulu. Number of mole yang kamu tahu semua. Siapa yang kita tahu semua? Orang yang bertentangan dengan jadual, title. Kalau title nak cari acid, bermakna mole base kena cari dulu. Nampak? Alright, sama juga dengan part B. Part B, part B nak cari pasal base. So number of mole pertama yang kamu cari mesti acid. A bit better? Jangan cakap misong aja tu. Simpan. Kedekut tu. Tak, I think this will guide you through. Most of the time bukan kamu tak boleh buat, kamu tak tahu nak mula. Alright? Banyak nak buat. Banyak betul number of mole nak kira. So saya nak mula dengan apa misong? Always mula dengan benda yang kita tahu. Kita ada semua. So siapa yang kita ada semua? Yang bertentangan dengan apa yang kita nak carilah. Kalau yang saya nak cari hujung tu adalah base, saya cari pasal acid dulu. Saya guna acid untuk cari base. Kalau yang saya nak cari adalah acid, so saya mesti ada base. So guna base untuk cari acid. Betul? Sebab tu title penting. Sebab tu bila baca eksperimen, jangan lupa baca kepala dia apa. Hampa kadang-kadang excited nak baca eksperimen. Lupa dunia, nak buat. Nak jawab takut, nak tulis equation. Bacalah title dia. Alright, baca title dia. Boleh? Okay, a bit of tips lah kat situ. Alright. So over here, saya rasa saya tinggal discussion satu soalan kot. Betul tak? Soalan ni. Alright. So kita tahu bila sampai kat penghujung, kita ada burette. Alright, kita ada conical flask. Alright, so kita akan rinse dengan distilled water pada tips of the burette and inner wall of the conical flask. Betul? Alright, so soalan saya, kenapa kita nak rinse inner wall of the conical flask and the tips of the burette when we are almost reaching endpoint, upon reaching endpoint? Why? Anybody? To ensure all titan reacts with analyte reacted. Saya dah bagi ya jawapan, Nasrin. Dah. Balik kata tak, orang lain kata ya, balik hang tak dengar kelas aku. Arifah kata saya dah bagi. Okay, tak payah ulang. So, second question. Kita tambah air. Biasanya kalau kita buat coffee, alright, tengah minum kopi kan? So, biasa kalau kita buat air, kamu tambah air dalam tu, kita sebenarnya akan menyebabkan perubahan berlaku, betul? Kalau Milo, kalau masak Maggi letak air banyak sangat, off betul lah malam tu. Rasa makan Maggi tak puas, nak masak lagi, betul? Alright, minum air Milo, so adik bancuh, lepas tu adik letak air banyak. Sajalah tu adik sebenarnya. Lepas tu dapat Milo yang dilute gila tak sedap. Betul? Rasa off gila. So kenapa kat sini kalau kita tambah air? Kenapa kita boleh rinse air tu suka hati? Saya ada conical flask, saya ada burette, lepas tu saya boleh picit air, saya boleh basuh suka hati saya. Kenapa kita boleh tambah air suka hati? Anybody? Nak try? Tips. Bila kita tambah air sayang, when you add in water, what is changing? Volume. Volume definitely change, betul? Volume at the end of your solution is changing. Alright, but my question, volume of the solution is changing.
Tapi volume asid dengan base yang ada asal dalam tu, ubah tak? Tak. Okay, first thing. Volume, total volume changing. Good. Tapi volume asid, volume base tak berubah pun. Okay, first thing. Second thing, other than volume total is changing, what else akan berubah? What else akan berubah? Kalau air Milo, alright, tambah air banyak sangat, dia jadi macam mana? Tak pernah bancuh Milo ke weh? Apa tahu Milo tu apa? Abi having generation gap. Air apa yang apa minum? Bubble milk tea. Bubble milk tea tambah air banyak. Oh, your generation tak minum Milo ke? Okay, fine. I'm sorry guys. Bubble milk tea air banyak sangat. So kalau bubble milk tea air banyak sangat, jadi apa bubble milk tea tu? Cair. Oh, bubble milk tea you have answer. Milo you don't have answer. Hang apa pandang rendah kat Milo aku. Kau ngajak betul. Cair. And cair bermakna, in the other words of cair sayang, kat sini, concentration. Dan bila kamu kata cair, bermakna concentration change. Or in the other words, concentration decrease. Or in the other words, kita panggil dilute. Betul? Setuju? Alright, kamu tambah air banyak, bancuh bubble milk tea. Oh, kat rumah level sekarang bancuh bubble milk tea. What the? Hang baca bubble milk tea, hang terletak air banyak, sekarang bubble milk tea kamu cair. Cair bermakna concentration menurun. Kepekatan kamu menurun, benda tu jadi dilute, cair. Betul? Setuju Okay. Kalau setuju kat sini, so saya boleh bagi tahu concentration dalam ni akan jadi cair. Concentration akan decrease. But my question over here, number of mole of the titrant and analyte berubah atau tak? Tak. Kita balik kepada bubble milk tea kamu. Kalau kamu bancuh bubble milk tea ataupun kamu bancuh milk tea lah, alright, kamu letak 3 sudu teh. Kamu letak 3 sudu sebuk bubble milk tea tu. So, kamu letak 3 sudu dalam cawan. Kamu letak air terlebih. Dia hanya akan jadi cair. Betul? Tapi 3 sudu sebuk tu masih duduk dalam tak? Kamu tambah air sikit atau kamu tambah air banyak ataupun kamu bancuh dalam jug besar terus. Okay, panas. Okay. Panas. Ataupun kamu bancuh dalam jug besar terus, 3 sudu tu tetap adalah 3 sudu. Dan semua calculation kita, look at our calculation. Semua calculation kita kira guna satu benda. Betul? Kita compare guna number of mole. So, walaupun kita tambah air, yes, we are adding in water. But one thing, it will only change the concentration, but number of mole of your titrant, dua-dua, of your titrant and analyte remain the same. Dan kalau number of mole of the analyte and titrant remain the same, okay, bermakna jumlah acid and base dalam tu adalah sama. Dia akan ubah endpoint tak? Dia akan ubah endpoint tak? Oh, dia takkan ubah endpoint. Betul? Sebab bilangan acid dengan bilangan base saya dalam tu sama. Betul? Dan if you look at our calculation, kamu akan nampak kita tak pernah compare guna concentration. Sebab kita tahu kepekatan kita berubah. Kita tambah air. Concentration changing. Yes, concentration is changing. Tapi kalau dalam tu ada 1 mole acid. 1 mole acid tu kamu letak air banyak mana pun, 1 mole acid tetap duduk dalam tu. Right? Kamu bancuh bubble milk tea, kamu letak 3 sudu sebuk teh. Dalam tu forever 3 sudu sebuk teh walau banyak mana air yang kamu tambah. Dia tetap 3 sudu sebuk teh. Agree? So why adding distilled water will not change the endpoint? Reason, because the number of mole of titrant and analyte will remain the same. Okay? But the concentration will change. Tapi concentration takkan affect kita punya titration. Yang kita nak ikut number of mole.
Sebab tu bila saya rinse, bila kita kata rinse lah, last week kita bincang benda tu kena rinse untuk make sure, Arifah jawab tadi, to make sure all titrant react with analyte. Betul. Alright, so banyak mana, kita tak pernah ukur banyak mana air yang kita nak letak. Kalau buat dalam makmal pun saya cakap picit je. Picit je, janji hang basuh semua permukaan tu. Betul lah. Okay. Make sense? Favorite question. Alright. Favorite question dalam titration. Kenapa kalau tambah air, endpoint tak berubah? Alright. Anything else? Okay. Kalau tak ada, conclusion so far boleh lah. Boleh lah, bahasa Inggeris memang teruk gila apa. Jahat saya, mulut teacher tepuk. Okay, tak adalah, elok je. So far saya tengok okay, tak ada apa sangat yang major. Can be better kalau yang saya ubah ayat-ayat tu sikit-sikit je lah. Conclusion, can I have an example of conclusion? Anybody? First one, nak baca? Anyone? Standard solution of hydrochloric acid is prepared. Okay, Irene jawab, standard solution of oxalic acid is prepared. Je. Lagi? The molarity of NaOH is 0.0964 mol liter negative 1. Molarity of NaOH prepared, prepare pula. Molarity of NaOH standardized. Bukan prepare, kita tak prepare benda tu. Standardized is seperti yang kamu kira 0.19 bla 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 mol per liter. Tulislah. Okay, yang ni tak ada apa. Yang nombor 3, yang ni betul, yang ni majority betul. Atika? Sorry Mira, sat lagi. Tika? Tak dengar, mic. The concentration of hydrochloric solution is 1.9 kali 10 negative 2 mol per liter. Okay, value yang kamu kira mol per liter. Atika guna concentration of hydrochloric acid determine is berapa. Saya guna molarity of hydrochloric acid is berapa pun boleh. Dua-dua saya terima. Okay. Cuma yang dua ni tak ada majority. Okay, majority ada value, so I'm happy with that. Kamu tahulah cara nak tulis tu betul. Good. Satu. Seperti yang Irene jawab dan saya seramai jawab macam ni. Saya go through, saya tak tahu berapa orang, tapi majority saya baca tu nombor 1 macam ni. Lagi tepat weh. Standard solution kena ada volume, kena ada concentration, kena ada mass. Alright. Kalau tak nak letak exact mass pun, kamu kena ingat satu. Standard solution means is a solution that you know everything. Okay? At least dalam ni kamu kena tulis, kalau tak nak tulis volume, kalau tak nak tulis mass, kamu kena ada concentration. Sebab standard solution, baca balik definition. Apa itu standard solution? Accurately known concentration. Betul? Kena tulis standard solution yang kamu prepare adalah berapa mol per liter. Okay? Standard solution of oxalic acid is prepared by using, kalau saya lah, by using 250 milliliter volumetric flask saya nak tambah kat depan. Standard solution of concentration yang kamu dapat, yang kamu kira mol per liter. Okay, banyak mana? Is prepared by using 200 milliliter volumetric flask and 3.3011 gram of hydrated oxalic acid. Okay, I prefer this answer. Sebab reason dia kenapa kat standard solution conclusion dia lengkap, kenapa conclusion dia lebih detail,
because standard solution is a solution that you know everything. Kalau paling-paling cikai tak nak pun kena ada perkataan standard solution of berapa concentration oxalic acid is prepared. Concentration at least kena ada. Sebab definition standard solution termasuk dengan accurately known concentration. Okay? Miss, kalau saya tulis the standard solution of oxalic acid prepared is 0.0964. Boleh. Pun boleh. Thank you. Tapi perkataan pula, value concentration tu adalah minimum yang saya nak nampak. Okay? Because of the definition. Boleh? Sebab ramai yang memang tak tulis, ramai tulis is prepare je lah. Saya pun is prepare je lah. Okay. Alright. Discussion, ada masalah apa-apa lagi? Semua discussion yang kita bincang termasuk 2 last yang saya bagi ni. Okay. Semua discussion yang kita bincang untuk titration ini akan apply pada semua eksperimen titration yang akan datang. Yang akan ubah satu je. Analyte dengan titrant kamu akan ubah. Tapi cara titration forever sama. Okay? Tempat yang kamu kena hati-hati, reason kamu kena hati-hati, macam mana nak hati-hati, macam mana nak buat, semua tu adalah sama. So discussion ni, my advice hang ambil, jadikan dia nota. Jadikan dia nota, ni lah nota kamu untuk titration. Okay? Kenapa dia salah, kenapa dia kena buat macam tu, macam mana nak buat macam ni. So semua ni adalah, dia mesti akan keluar. Keluar yang mana je tahun ni. Dia mesti akan tanya semua ni. Keluar yang mana je. Okay? Question? Beres ya? Sebab eksperimen 3 saya tak nak bincang dah titration. Discussion, saya nak tengok apa hantar apa kat saya. Okay, kalau tak ada apa, do you need break? 5 minute break? You need break? Yes. Okay, hampa kalau break laju je. 5 minute, take 5 and then we'll come back with your pre-lab 3.
Alright guys, one more minute. One more minute. Thank you. Alright, sila wujudkan diri anda balik. Baca eksperimen ni faham ke? Pergi cari back titration tu apa benda, faham? Oh, sorry. Okay, macam saya cakap, dalam eksperimen 2, saya nak fokus pada calculation eksperimen 2 dan discussion lah. Okay, pada eksperimen 3, saya nak fokus pada satu benda je. Apa tu back titration? Okay, discussion yang kita bincang kat eksperimen 2 akan dibawa terus masuk ke eksperimen 3 seperti biasa. Okay, so precaution, ways to overcome semua tu macam biasa. Yang tu saya tak bincang kat sini. Saya rasa masalah utama dalam, semua dah ada ke sayang? Natasha? Jiha? Irene? Najwa tak ada lagi. Najwa pergi bancuh bubble mute tea. Oh, dah ada dah. Alright. So, over here. The main thing that we want to discuss in less than this 45 minutes, about 45 minutes, is one thing, back titration. What is back titration and how to calculate back titration? Okay, nama pun back titration. Bahasa senang sikit lah. Back titration tu kita kira dari belakang. Okay, bahasa senang dia kita kira dari belakang. Tapi ayat sebenarnya, so back titration, what is actually back titration? Mesti Google kan, mesti jumpa jawapan dah kan. So, ada perkataan access. Alright. Ada perkataan determine the concentration of analyte by the access reactant. Betul? Okay. So, saya rasa saya tak perlu bagi tahu definition dia. Kamu Google, kamu ada ayat dia. Okay. So, apa maksud bila kita kata to find, saya senang je, saya macam biasa. I want to find the concentration of analyte. Alright, by using excess of a reactant. Okay. So, macam mana saya nak cari concentration of the analyte by using the excess reactant? Cerita sikit lah. Okay, cerita sikit cara dia. Apa yang kita buat sayang? Eksperimen ni lah especially. Teacher akan masukkan satu substance, a compound yang kita nak cari. Alright, Miss Wong akan masukkan a compound yang kita nak cari. Dalam ni, kita akan ada compound unknown yang kita nak cari. Alright. So, the unknown compound sekarang, Miss Wong akan larutkan compound tersebut dalam excess reactant. Soalan saya pertama, excess reactant. Apa maksud excess, Natasha? Natasha? Apa maksud excess? Bahan yang sekejap. Tak ada kimia pun dalam tu Bahan yang? Bahan yang tinggal? Excess. Perkataan excess maksudnya? Bahan yang berlebihan. Perkataan satu je. Dia lebih. Betul? Alright. Bubble milk tea kamu tu extra sugar tu lebih ya. Okay. Tu lebih. So bahan yang berlebihan. Okay. Konsep dia sekarang, kalau sekarang saya ada satu unknown compound. Unknown compound kita, alright, larut dalam excess reactant. Saya bagi number sikit lah.
Excess saya katakan 500 ml. Saya tuang 500 ml ke dalam beaker yang ada unknown compound. Lepas tu, saya pun larutkan dia. So, unknown compound saya dah larut. Solution dalam ni sekarang ada unknown kita. Unknown solution. Dan juga kita ada excess kita. Setuju? Okay? Sebab 500, saya guna 500 untuk larutkan unknown. Tapi mungkin saya hanya perlu about 300 ml. Saya mungkin perlu hanya 300 dah cukup untuk larutkan pacik ni. So, kita ada satu amount yang lebih. Saya guna nombor yang senang je ni. Setuju? Okay? Alright, saya ada sebuk. Saya tuang air lebih untuk larutkan sebuk tu. Tapi padahal tak payah lebih banyak tu pun saya dah boleh larut. Saya perlukan 300 je tapi gatal pergi tuang 500. So ada lebih. So solution Miss Wong sekarang adalah unknown solution tersebut dan juga excess. Dan kita akan ambil solution yang hasil ni, kita akan tuang dan kita akan buat titration. Benda ni masuk dalam conical flask, saya akan buat titration. Okay. So titrant kita akan react dengan siapa? Dalam ni ada unknown. Dalam ni ada excess. Dan titrant kita akan react dengan siapa sayang? Titrant kita hari ni akan react dengan excess. Unknown takkan buat apa? Unknown takkan buat apa? Unknown duduk kat situ. Unknown takkan react dengan titrant kita. So, kita kena pilih titrant yang takkan react dengan unknown. Tapi jangan risau. Biasanya titrant memang takkan react dengan unknown lah. So, yang Miss Wong nak tunjuk kat sini, yang akan react adalah titrant dengan excess tersebut. Setuju? Okay. So, apa yang kita akan buat? Titrant yang kamu guna, kamu mesti kena tahu the concentration. Tulis sampai tahu dah. Apa tak tahu lagi, aku tak tahu lah. Alright, tak tulis English dah. Lama-lama saya menjadi tak pandai. Alright, kamu kena guna non-concentration. Menyampah aku tengok tahu tu. Non-concentration. Alright, kamu kena guna titrant yang kamu tahu concentration dia berapa. Lepas tu, kamu buat titration kan? Lepas kamu buat titration, mesti kamu akan tahu volume. Betul? So, kamu dah tahu concentration, kamu tahu volume. Untuk titrant. Alright. So, dari sini, sayang. Dari concentration, dari volume, kamu akan tahu number of mole of your titrant yang kamu guna. Setuju setakat ni? Okay. Number of mole yang kamu guna untuk react dengan siapa? Kamu guna untuk react dengan excess. Right? Dengan kata lain, daripada number of mole titrant yang kamu guna, banyak mana saya guna. Titrant saya banyak mana saya guna, saya akan dapat number of mole excess yang saya react. Yang ni kita akan dapat. Yang ni kita kena cari. Setakat ni. Are we still together? Okay. Ada soalan nak tanya apa-apa? Okay, tak ada. Okay, dan kita sambung. So, kita akan cari, yang kita akan cari adalah number of mole excess yang akan react dengan titrant. Okay. Number of mole excess yang kita masukkan dari awal. Alright, this, dari sini, kita pun boleh cari number of mole excess yang kita guna, ataupun bukan guna, kita masukkan dari awal. Okay, number of mole excess. Alright, put in. Okay, senang. Saya ni guna bahasa yang saya tak tahu macam mana nak bagi nampak dah. So, kita tahu number of mole excess banyak mana yang kita masukkan dari awal. Lepas tu, kita tahu banyak mana yang telah tinggal. Daripada sini, boleh tak Miss Wong tahu satu benda? Boleh tak Miss Wong nak tahu number of mole of the reactant that use?
That use adalah maksud dia apa? The use over here adalah untuk dissolve the unknown compound. Kita balik cerita tadi ya. Saya ada unknown compound. Unknown yang saya nak cari. Saya masukkan reactant saya excess. Sebilangan daripada reactant excess, sebilangan daripada yang lebih ni akan larutkan dia. Yang dah larut akan jadi unknown solution. Yang tinggal akan react dengan titrant. Titrant akan react dengan yang tinggal. Daripada titrant, banyak mana kita guna? Kita boleh tahu banyak mana titrant kita guna. Kita boleh cari banyak mana yang tinggal. So, saya ada banyak mana yang kita masukkan dari awal. Alright, yang kita masukkan dari awal. Dan kita ada yang tinggal. Boleh tak kita jumpa banyak mana yang kita gunakan? Setakat ni. Boleh digest? Okey tak okey? Boleh? Alright. Tak ada soalan? Tak ada respon? Tak nak bagi respon? Fine. Okay, so settle number of mole reactant yang kamu guna, yang telah digunakan untuk larutkan unknown ni dah jumpa. So nampak tak kita kira dari belakang? Kita kira dari belakang sini. Dari titration, patah balik untuk cari banyak mana yang kita sebenarnya guna untuk larutkan unknown. Alright. Kalau kamu dah jumpa banyak mana yang kamu guna untuk larutkan unknown, bermakna dari sini kita boleh cari unknown kita berapa. Sebab saya tahu banyak mana yang saya guna untuk larutkan unknown. So saya akan tahulah unknown saya berapa. Betul? Alright. Setakat ni. Dan sayang, semua bila kita nak cari, kalau saya ada A, saya nak cari B, saya guna number of mole. Sama juga kat sini. Kalau saya dah ada, banyak mana yang kita guna untuk larutkan unknown adalah dalam number of mole. So, kamu akan guna number of mole untuk cari number of mole untuk unknown kita. Okay. Setakat ni. Okay. Jangan risau. Kita apply dalam titration. Kita apply dalam titration. Part B terus. Pergi kat part B terus. Okay. Tengok Kita akan pipette 25 ml of hydrochloric acid into 2 separate conical flasks. Okay. Saya malas nak lukis 2. Kita lukis 1 je lah. So, dalam conical flask, saya ada 25 ml of hydrochloric acid. Clean 2 pieces of metal, each approximately 4 cm with a piece of blah blah blah, weight accurate the mass of each sample, cut sample into smaller piece, place the sample into HCl. Bermakna dalam HCl ni akan ada satu sample. Okay. Dan sayang, sample ni adalah unknown kita. Unknown metal. Saya tak tahu logam apa. Okay. Dan logam ni satu benda kita tahu sayang. Kita tahu berat dia berapa. Teacher letak je lah 5 gram. Saya letak je. Bukan 5 gram pun. Saya letak je. Okay. So saya tahu. Add 2 drop of phenolphthalein. Okay. Kita pun masukkan. Oh sorry. Belum 2 drop. Sorry. Belum 2 drop. Lupa. Ayat belakang ada lagi. Biarlah. Swirl occasionally until the metal is completely dissolved. So in there, guys, we have 25 milliliter of acid. I put in my metal and kita kena completely dissolve. Kita kena make sure logam kita larut sepenuhnya sebelum kita buat titration. So soalan teacher kat sini, siapa excess kita? Metal or acid? Arifah? Acid. Arin kata acid, setuju? So dengan kata lain, kita boleh teka dah. Kat sini, pakcik ni excess. Bermakna 25 ml ni lebih sayang. Kita tak perlu 25 ni. Alright? Kita letak lebih supaya logam kita senang nak larut. Tu je. So bila dah larut, benda ni dah goncang.
So logam kamu pun dah larut. Okay, logam kamu dah larut, dah tak ada dah, tak nampak solid, tak nampak sekeping dah. Okay, yang kamu ada sekarang dalam solution kamu adalah solution of your metal, okay, yang dah larut, dan juga dalam ni ada excess hydrochloric acid. Setuju? Okay, ni dah settle. Sampai step 5 dah settle. Okay, sampai step 5. Lepas dah larut semua, kita buat titration. Kita buat titration dengan NaOH. So, kita akan ada beaker pula. Kita akan ada burette. Dan dalam burette kamu sekarang, masuk dengan NaOH. So, kamu buat titration. Miss Wong ada satu soalan. NaOH yang kamu titrate akan react dengan the metal solution or the excess hydrochloric acid? Excess hydrochloric acid. Betul. Dia akan react dengan excess hydrochloric acid kita. NaOH akan react dengan excess hydrochloric acid. Setuju? Okay. And that is what we mean by back titration. Titran yang kamu buat titration tu, titran kamu, benda yang duduk dalam burette, dia bukan nak react dengan metal. Dia tak react dengan benda yang kita nak cari. Dia react dengan the excess reactant yang lebih tu. Okay, agree? Arif? Okay, Aziatul? Beres? Okay. So, kalau beres, NaOH yang kamu guna, kamu akan eventually tahu volume dia berapa, kamu akan tahu concentration dia berapa. Daripada dua benda ni, kamu akan dapat number of mole NaOH. So, number of mole NaOH yang kamu guna akan dapat number of mole hydrochloric acids yang excess, yang lebih. Bila kamu dah ada number of mole hydrochloric acids yang lebih, kamu boleh cari number of mole hydrochloric acid used by number of mole hydrochloric acid given, banyak mana yang saya masukkan, 25 ml. Tolak dengan number of mole hydrochloric acid excess. Banyak mana yang kita guna? 25. Alright, banyak mana yang lebih yang kamu cari tadi. So, kamu akan dapat number of mole hydrochloric acid used. Number of mole hydrochloric acid used yang kamu cari, number of mole hydrochloric acid used akan boleh cari number of mole metal dissolved. Dan sayang, this is our final destination. Ni yang kita nak cari. Are we together still? Alright. Back titration. Kita kira dari belakang. Kita kira daripada benda last kita buat kepada benda yang paling awal kita buat. Itu maksud dia back titration. Okay? Dan back titration yang paling penting dalam back titration, kamu akan perasan satu benda. Titration kamu bukan dengan orang yang kamu hasilkan. Titration kamu adalah dengan orang yang berlebihan. Itu maksud dia to find the concentration of the analyte by using the excess reactant. Okay, itu keyword dia. Betul? Daripada baca tak tahu nak buat apa. Betul? Okay, settle lah back titration. Okay. Alright. So, back titration, saya sebenarnya kalau boleh saya nak masuk calculation terus. Okay, yang ni satu je. Alkaline of metal. Kita akan guna alkaline of metal. So, soalan dia pun minta alkaline of metal. Soalan Miss Wong satu je. Alkaline of metal means logam kumpulan berapa? 2. Thank you for the jari, Wildan. Group 2. Soalan minta 1. Dalam kelas Miss Wong tak pernah minta 1. Saya nak 3 contoh. Saya nak 3 contoh logam yang akan react dengan hydrochloric acid dan hasilkan apa. Dan sayang, kita tulis equation kan? Sila check equation yang anda ada. Physical phase anda adalah apa? Logam kamu, physical phase adalah apa?
produk kamu pun sama. Saya tak nak equation yang tak ada fasa. Okay? Alright. Bila dia adalah group 2 metal, saya bagi contoh yang paling senang, magnesium. Kalau magnesium solid, react dengan HCl aqueous. Magnesium adalah Mg2+, Cl adalah Cl-, darab silang. So, kamu dapat MgCl2. Betul? Kalau betul, soalan saya satu je. Phase dia apa? Aqueous. Thank you. Boleh baca bibir dah. And byproduct? Hydrochloric acid. Hydrogen gas. Hydrogen gas. Dan saya nak tambah soalan. Soalan 3. State the observation during the reaction above. Yang ni balik fikir-fikir. Next week kita akan bincang. I want to know the observation when you dissolve your alkaline metal into hydrochloric acid. Go and figure out apa maksud state the observation. Okay? Keywords observation adalah benda yang kamu boleh nampak dengan mata kamu. Okay? Think about that. Satu soalan je. Saya nak masuk calculation terus. Soalan procedure ni, sekejap lagi kita kira dulu dan kita tahu kita nak buat macam mana. Okay? Kita kira dulu. Ada yang cuba? I'll be very proud kalau kamu cuba. Ada yang cuba? Okay, good. Yang cuba. Mass, molar mass of Y? Dapat apa? Ataupun semua dah cuba, so Miss Wong boleh cancel kelas habis ya. Kita habis ya. Sambung minggu depan. Arifah kata cuba, Wildan kata cuba tadi. Jawapan? Aziatul? Molar mass Y. Saya dapat 65.39. 65.39. Tak payah bincang semua dapat betul dah. Okay. Just let's see quickly. Alright, saya kecilkan soalan semua ada kan? Alright. So in your data analysis over here, kita ada 0.2730 gram of unknown metal. So Miss Wong lukis sikit. So dalam conical flask saya sekarang ada 0.2730 gram of Y, unknown metal Y. Oxidation dia adalah positive 2, bermakna dia adalah group 2 metal. Completely react with 25 ml of 0.5 excess hydrochloric acid. So dalam ni juga kita masukkan 25 ml concentration dah ada, 0.5 molar hydrochloric acid. Larut, kita buat titration. Alright, titration dalam ni adalah NaOH dan kita guna sebanyak 4.15 ml 1 molar NaOH. Okay, so Roman 1, calculate the mole of the HCl reacted with NaOH. Kita nak kira number of mole hydrochloric acid. Tapi sebelum number of mole hydrochloric acid, kita kena cari number of mole untuk NaOH. So dalam Roman 1, first thing adalah cari number of mole NaOH. Standard MV over 1000. So MV over 1000 kat sini, concentration telah diberi 1.0, volume telah diberi 4.15. Over 1000. So kamu dapatlah number of mole. Dan sebelum cari number of mole hydrochloric acid, apa yang kena ada dulu sayang? Sebelum cari number of mole hydrochloric acid, apa yang kena ada terlebih dahulu? Equation antara siapa dengan siapa? Alright, as we said just now, siapa excess? Saya dah bincang dah tadi. Excess saya adalah hydrochloric acid. So orang yang excess yang akan react dengan NaOH. So siapa yang react tu adalah equation dia. So you will have your NaOH
tambah dengan hydrochloric acid. Dah bagi jawapan, bagilah. Yang ni saya rasa equation ni tak ada masalah. So saya nak bagi jawapan pun tak ada masalah lah. Okay, patutnya semua dah hebat gila tulis equation ni. It's a 1-to-1 ratio. So dari sini make sure ada perkataan from equation walaupun dia satu-satu. 1 mole of NaOH akan react dengan 1 mole of hydrochloric acid. So masukkan number of mole NaOH yang kamu ada. Duduk kat sini. Dan kamu akan dapat mole of hydrochloric acid. Saya nak tambah sikit. Mole of hydrochloric acid excess. Okay, mole of hydrochloric acid excess. Next, soalan Roman 2. Roman 2 over here, calculate the mole of hydrochloric acid react with Y. Macam mana nak cari mole of hydrochloric acid react with Y? Formula tadi, nak tahu banyak mana yang react dengan Y, kita kena tahu banyak mana yang diberi itu. So, banyak mana yang diberi, kena cari dulu. 25 mil dengan 0.5. Okay, 25 mil dengan 0.5. Saya nak tambah sikit cara kita tulis. Number of mole hydrochloric acid given. Yang diberi. MV per 1000. Concentration. Untuk yang diberi. 0.5. Yang ni, yang diberi bermakna yang kita ambil daripada soalan. 25 over 1000. So this is the number of mole of hydrochloric acid given. Okay. Kamu dapat number of mole hydrochloric acid given. Yang soalan nak adalah mole yang react dengan Y. Bermakna mole of hydrochloric acid that used. So, number of mole of hydrochloric acid used akan sama dengan number of mole hydrochloric acid given tolak dengan number of mole hydrochloric acid excess. Alright, jangan kira terus. Kira lah. Tapi maksud teacher kat sini adalah letak value tu, letak title dia. Letak kepala dia sebenarnya value dia apa. Dan akan senang. Dia jadi susah sebab hang tak tahu kenapa dia tolak. Okay. So, kamu akan ambil number of mole given dengan mole of hydrochloric acid yang kamu kira tadi daripada NaOH. Kamu akan dapat mole of hydrochloric acid juice. Setakat ni ada problem ke? Ke kamu perlu masa untuk digest ke apa? Are we together? Still together, ya? Yeah? Alright, good. Next, Roman 3. Calculate the number of mole of Y. So sekarang, untuk kira Roman 3. Alright, untuk kira Roman 3. Kamu kena satu lagi equation. Sebab equation sekarang adalah nak cari number of mole Y metal. Okay, bermakna kamu adalah reaction antara Y metal dengan hydrochloric acid. So Y metal soalan dah bagi tahu Y akan pegang oxidation number 2 positive. So Y, solid, metal kan, solid, react dengan hydrochloric acid, dia akan hasilkan apa? Falik? Y chloride plus Y hydrogen chloride? Y chloride, YCl berapa tu? 2. Thank you. And therefore, kita kena balance the equation, guys. Balance the equation. Kat situ 2. Okay. And then your hydrogen gas settle. Tak ada. Yang tu je. Betul. Correct me if I'm wrong. Settle. And then, nak cari Y macam mana? Senang je. From equation, banyak mana hydrochloric acid yang akan react dengan Y? 2 mole of hydrochloric acid will react with 1 mole of Y. Hydrochloric acid yang kamu ambil ni hydrochloric acid mana? Hydrochloric acid that use yang kamu kira tadi. Saya tak bagi value macam biasa. Kelas saya tak pernah ada jawapan. So, number of mole hydrochloric acid use adalah number of mole hydrochloric acid this one. Setuju? Guna kat situ. Dan from there,
kamu akan dapat number of mole of Y reacted. Okay. Beres. Kalau beres, soalan minta apa? Molar mass ya? Soalan minta molar mass. Okay. So, nak minta molar mass, senang je. Number of mole dengan mass tadi. Mass, you all guna cara apa nak kira? Ratio ke formula? Ratio. Ratio. Okay. Kalau ratio, saya ajar guna ratio. Saya prefer ratio. Alright. So, sekarang yang kita nak cari adalah 1 mole Y bersamaan dengan berapa gram. Kalau yang saya ada mole of Y, number of mole Y reacted bersamaan dengan yang soalan bagi. Berapa gram entah weh? 0.2730 gram. So yang kita nak cari adalah pakcik ni. 1 mole adalah berapa gram, yang tu molar mass lah. Okay. This one, mole reacted yang kamu kira dari atas, akan bawa turun letakkan 0.2730. Ataupun, kalau tak nampak cara ratio, ataupun kamu akan guna number of mole Y reacted equals to mass over molar mass. Sebab back titration tu dah susah. Saya faham bahawa back titration tu dah pening. So, untuk kes ni, mana-mana cara saya terima. Ratio saya terima, formula number of mole, mass over molar mass pun saya terima. Okay, mana-mana cara yang kamu selesa, yang kamu nampak lah sayang. Saya okey je. Okay. Dan of course, yang kita nak cari apa? Yang kita nak cari adalah molar mass. Yang kita nak cari adalah molar mass. Okay. Mass adalah yang diberi dalam soalan. Mass dah bagi dah. 0.2730 gram. Mole adalah yang kita cari tadi. Are we together? Alright. Happy? Not happy? Boleh? Soalan setakat ni? Ada pandainya apa? Okay. Beres. Kalau okay. Tak ada soalan? Happy? Okay. Procedure tak ada apa? Okay. Tak puas nak bagi soalan juga. Ingatkan nak lepas tak payah. Procedure tu baca sendiri. Nak buat latihan sikit. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah sebab minggu ni saya nak bagi quiz. Untuk you all. Hari Jumaat kot. Jumaat petang kot. Okay. Procedure untuk eksperimen 3 tak ada apa. Dua part je. Standardization of hydrochloric acid. So, konsep. Ingat tak perkataan standardization of hydrochloric acid? Dengan kata lain, kita sebenarnya nak cari concentration hydrochloric acid. Alright, kita nak cari concentration hydrochloric acid yang kita nak guna dalam part B. Alright, kita nak cari concentration hydrochloric acid yang kita nak guna dalam part B. And untuk part B pula, kita nak cari molar mass of the metal. This is where the back titration. Dia bukan dua-dua part tau. Back titration sebenarnya part B kamu. Alright, part A kamu bukan back titration. Part A kamu memang nak tentukan balik concentration tu berapa je. Okay. So, tak ada isu kat situ. Jotter pun tak ada masalah. Jotter tak ada masalah. Siapkan jotter, hantar macam biasa. Saya bagi soalan ekstra tapi tak payah, kita tak bincang sekarang sebab semua boleh buat. So, saya sepelik. Saya bagi soalan ekstra, kira dan hantar dia di pre-lab sekali. Okay. So, I use the same sentence.
bukannya ni, sabar Sat, bukannya ni. Saya tak ubah lagi sehingga saya kata boleh salin. You prepared ada 5 dengan 10, 15 lah. 15 mil of this one. This one. Okay. Kalau salin dulu kot sebab saya takut saya upload kat YouTube lambat. Hantar sekali dengan pre-lab. Boleh siap bila? Boleh siap bila? Esok? Sekarang Rabu. boleh siap esok. Hantar sekarang boleh. Apa Lena? Rabu. Setakat satu soalan ni nak hantar Rabu. Apa kelas? Alright. Saya tinggal satu extra question for you untuk kat sini. Dan saya rasa saya tinggal satu soalan. State the observation for the reaction above when you have the alkaline metal react dengan HCl. Dan last soalan ni. Memang tak nak bagi. Daripada calculation kamu tadi, daripada apa yang saya explain 2 kali panjang-panjang gila macam mana nak cari molar mass tu kan. Cuba tulis balik apa yang kamu faham. Apa yang kita kena kira dulu daripada yang tu, patut compare dengan siapa. As detail as possible termasuk tulis equation siapa dengan siapa, tulis macam mana kamu kira tu. Cuba kamu, saya tahu ada jawapan dah terbocor, saya tahu kawan kamu dah ada skema jawapan pun. Tapi cuba jangan salin skema jawapan tu. Cuba kamu tulis jawapan tu adalah fahaman kamu. Alright? Macam mana kamu rasa kamu boleh kira unknown metal tu? Guna calculation tadi. Macam mana kamu kira? Macam mana kamu tulis balik? Alright? As detail as equation dengan siapa semua tu. Boleh? Okay, saya nak tengok yang ni. Kalau kamu boleh tulis balik nak kira macam mana, kamu means kamu betul-betul kamu tahulah nak kira macam mana tu. Okay? Alright. Sebelum kita habis, just sikit je Miss Wong nak ingatkan balik. To make your calculation a bit easier, guna perkataan access, guna perkataan given, guna perkataan use.
Number of mole mana yang kamu kira sekarang adalah number of mole diberi? Banyak mana saya guna? Alright? Number of mole mana yang kamu kira adalah number of mole yang telah digunakan? Number of mole mana adalah number of mole yang lebih? Guna yang tu. Alright? If you use these three words, the given, the used, the excess, then your life will be better. Sebab kamu akan perasan dalam soalan yang sama, kita kira number of mole hydrochloric acid 3 kali, tiga value yang berbeza. So, apa benda dia orang tu? Okay? Boleh? Question? No? Beres? Okay, ada soalan? Tak ada soalan, kita habis. Yes. Ya, Ada sayang. soalan. Ya. Untuk prosedur tu kan kena tulis detail based on equation yang kita buat HCl dengan NaOH lah. Yes. Okay, thank you. Alright. Macam ni lah. Nak senang kan? Nak senang. Soalan ni, kamu explain soalan ni guna soalan extra yang saya bagi. Senang. So, kamu guna terus number of mole hydrochloric acid, number of mole sulfuric acid, number of mole NaOH, kamu guna equation siapa dengan siapa, senang. Okay? Nak senang kan? Kita ambil soalan extra yang saya bagi, kau tulis cara kamu nak kira. Dan is better. Okay, dan is better. Lagi jelas lah. Okay? Boleh. Let's see what you get. Saya pun tak tahu, saya pun type je tengok betul tak soalan saya tu. Alright, kalau tak ada apa, I think that's it. Next week kita masuk akan tengok experiments, tapi tak banyak kot. Mungkin saya nak buat post lab terus. Sebab titration dah tak perlu nak sembang apa dah pasal titration, hang tahulah macam mana nak pegang semua tu. Next week saya rasa kita akan masuk post lab terus. Okay? Dan ada benda extra sikit saya nak tanya. Saya cadang, macam saya cakap lah, saya cadang nak buat quiz untuk kamu. Prepare untuk practical test kamu yang akan datang dalam, saya rasa practical test kamu dalam seminggu 2 ni kot. Tak. Practical test kamu dalam bila minggu ke-8. So hari ni dah minggu ke-5. So kita ada minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-7. Lepas tu minggu 8 tu dah practical test. Kan? So kita ada 3 minggu lagi termasuk minggu ini. Sebelum practical test. So saya cadang, saya nak buat practical test lah. Dengan you all. Okay, setuju kah? Nak buat ke? Saya pun tak tahu format practical test macam mana lagi. Sebab tu saya kata kalau saya dah tahu, saya tak buat 2 cara dah. Saya buat je cara yang dia nak buat tu. So saya tak tahu lagi practical test dia dalam bentuk objektif ke subjektif ke macam mana.